Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kha dalam agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita akan melihat varian yang dikatakan mengganas dan melonjakkan kes positif COVID-19 dan penambahan ketara pesakit yang dirujuk ke hospital dan wad kecemasan dan ICU. Yang kita rujuk perbincangan kita pada malam ini iaitu kemunculan varian Delta yang dikatakan berasal dari India iaitu B6172. Kalau sebelum ini kita amat risau apabila varian Beta yang dikatakan berasal dari Afrika Selatan datang ke negara kita dan mempunyai penularan jangkitan yang mungkin juga lebih teruk ketika itu. Kita masih ingat bagaimana varian Alpha yang dikatakan berasal di United Kingdom melanda Sabah pada hujung tahun lalu dan Sabah hampir lumpuh ketika itu. Jadi dengan peningkatan ketara pada ketika ini dikatakan berpunca dari varian Delta B6172 ini. Jadi bagaimana kita nak mengenali, bagaimana kita mengetahui ciri-cirinya dan apakah yang boleh kita lakukan sebagai orang awam untuk melindungi diri kita, ahli keluarga, orang terdekat, orang yang disayangi dari dijangkiti dengan varian terkini iaitu varian Delta ini. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya bersama dengan Yang Berbahagia Dr. Helmi Hajam Maidin dari Pantai Hospital. Assalamualaikum Dr. Helmi, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, sihat, alhamdulillah. Mungkin dari apa yang dijelaskan semalam oleh Tan Sri DG berkaitan dengan kemunculan varian Delta di negara kita dan semakin meningkat kes-kes yang dijejaki berasal dari ataupun berpunca dari varian Delta ini. Mungkin apa yang boleh kita fahami di mana sekarang kita dapat mengetahui varian Delta ini? Apa yang perlu kita ketahui tentang varian Delta, Dr. Helmi? Okey, so virus ni kan dia bukan benda yang statik. Dia akan selalu ada mutasi, dia akan menghasilkan varian-varian baru. So varian tu maksudnya ada ciri-ciri genetik yang berlainan kat virus tersebut. And ciri-ciri ni mungkin membuatkan virus itu mungkin lagi cepat menular. Dalam setengah situasi mungkin virus itu menjadi lebih berbahaya. And varian ni dia ada pelbagai jenis, ya. So seperti mana saudara terangkan tadi, ada beberapa varian setakat ini. Ada 4 yang kita panggil variant of concern. Dia ikut huruf Greek, Alpha, Beta, Gamma dengan Delta. Yeah. And Delta yang terkini ni dikatakan berasal dari India. Masalahnya ialah Delta ini dikatakan lebih senang menular. So dia punya risk ataupun dia punya transmission, ya. So, dia punya risk of transmission tu banding dengan alpha tu lebih kurang 50% lagi tinggi. Maksudnya kalau saya kena virus tersebut yang berasal daripada Delta variant, risiko saya nak pass ke orang lain, kepada keluarga tersayang, orang terdekat, jauh lagi tinggi berbanding dengan alpha yang terdahulu. Yang alpha pula kalau banding dengan virus yang asal dari Wuhan tu 50% lagi tinggi penularannya daripada virus dari Wuhan. So kita boleh nampak macam mana setiap varian ni mempunyai ciri-ciri masing-masing. Dan salah satu ciri yang merisaukan ialah tahap penularan tersebut, iaitu dia lagi senang nak berjangkit dari pesakit kepada orang yang tidak mempunyai virus tersebut. Dari kajian dan juga pemantauan Dr. Helmi, apa yang menjadi kebimbangan jika varian Delta mendominasi jangkitan COVID-19 di negara kita? Seperti mana apa yang berlaku sekarang di United Kingdom, di laporan-laporan yang kita terima juga di Amerika Syarikat, juga di bandar-bandar besar sudah pun dikesan dominasi varian Delta yang dirujuk ke hospital. Apa yang menjadi kebimbangan jika ia sudah pun berada di seluruh negara, varian Delta ini? Kebimbangan utama ialah kapasiti kita. So kalau ada banyak kes seperti mana kita lihat sekarang ini, kes-kes itu mungkin melampaui apa yang mampu dijaga di hospital ataupun di pusat rawatan di Malaysia. Kita boleh lihat contoh di India baru-baru ini, di mana ada pesakit yang terpaksa beratur di luar hospital untuk mendapatkan oksigen, ada pesakit yang tidak dapat katil di ICU kerana tak cukup katil. Keadaan yang sama berlaku di negara-negara lain. Seperti mana saudara sebut tadi, di UK, di USA, kes-kes itu semakin menaik.
So, kalau nak melihat kes ni, dia virus ataupun varian ini tak perlu menjadi lagi bahaya daripada varian yang lain. So, kalau dia hanya meningkatkan kadar penularan pun dah cukup untuk meningkatkan kadar kematian, kadar kes-kes hospital. Sebab kalau contohnya kita ada 10 katil di ICU dan 10 kes positif COVID yang memerlukan katil, dan mungkin kadar kematian itu turun sebab 10 kes yang perlu katil ICU dapat katil di ICU. Tapi kalau tiba-tiba ada 100 kes yang memerlukan katil di ICU dan yang ada pada masa itu hanya 10 katil, maksudnya 90 kes yang lain tu mungkin tidak mendapat rawatan yang sepatutnya dengan sokongan oksigen yang sepatutnya. So kita boleh melihat kalau kita boleh lihat bagaimana kalau kadar penularan itu meningkat, kalau kadar kes meningkat, kita mempunyai masalah di mana apa yang boleh diberi kepada pesakit mungkin kurang sebab kapasiti kita berkurangan sebab alat ataupun doktor ataupun jurawat, sistem kesihatan kita mempunyai isu dengan kapasiti. So itu ialah isu ataupun inilah yang menjadi kebimbangan utama kami yang menjadi frontliner. Mungkin boleh doktor jelaskan bagaimana varian Delta ini dapat merebak dengan pantas. Dikatakan sepantas 15 saat dari pesakit yang sudah dijangkiti kepada pesakit yang belum dijangkiti, dan yang lebih membimbangkan dia akan lebih teruk diterima bagi mereka yang belum divaksin sama ada dos pertama ataupun dos kedua. Jadi apa yang boleh doktor boleh kongsikan bagaimana cara perebakan varian Delta? Dikatakan melalui udara lah, macam-macam, tak sama macam varian Wuhan ataupun varian Alpha yang dikatakan lebih kepada surface dan droplets, begitu. So, dia cara penularannya tak adalah sangat berbeza dengan varian-varian lain. So, masih melalui droplets, masih melalui benda yang ditembus keluar. So, kalau saya sebagai pesakit, saya bersin ke, saya batuk ke, saya batuk tangan, saya pergi sentuh muka orang yang tak ada jangkitan virus tu, saya boleh merebakkan virus tersebut. And dia tak berbeza dari segi caranya. Cuma, dia lagi senang. So, contohnya kalau saya sebagai pesakit, saya mungkin batuk sekali. Yang keluar tu mungkin virus ada banyak ni. Kalau varian yang lain mungkin saya kena batuk lebih banyak, kena ada jumlah virus yang lagi banyak, baru dia akan start merebak ke orang lain. Tapi dengan virus ataupun varian Delta ni, mungkin saya batuk sedikit sahaja, saya perlukan jumlah virus yang sikit je untuk pass ke orang lain, supaya orang lain tu pula menjadi positif. So, cara dia tak berbeza sangat. So, dari segi cara, kalau dia tak berbeza, maksudnya cara nak menghalang dia pun tak berbeza. Kita patut pakai pelitup muka, kita patut menjarakkan diri daripada orang lain, kita kena kurangkan pergerakan, kita kena pergi ataupun duduk di tempat yang ada ventilasi yang sesuai. So, in terms of the way atau cara, tak banyak beza, cuma dia punya, dia lagi senang lah basically. And dari segi vaksin pula, apa yang kami mendapati kalau kita ikut kajian ialah individu yang telah mendapat vaksinasi sepenuhnya, maksudnya dah dapat 2 dos vaksin ataupun untuk vaksin Centino dapat 1 dos, risiko untuk mendapat komplikasi daripada COVID varian Delta ni adalah kurang berbanding dengan orang yang belum mendapat vaksin. So ini menunjukkan lagi kepentingan kita memberi ataupun memastikan bahawa golongan yang memerlukan mendapatkan vaksin secepat mungkin. Dari laporan media antarabangsa, apa juga kes yang dirujuk di hospital sekarang terutamanya di India dan juga di United Kingdom berasal dari Delta variant ataupun varian Delta ini, pesakit yang belum divaksin ataupun mendapat dos pertama dikatakan akan mengalami jangkitan yang lebih teruk, terutamanya organ-organ utama pernafasan respiratory seperti lungs, iaitu paru-paru. Mungkin doktor nak jelaskan bagaimana teruknya. Kita dengar failure lungs tu, itu yang dikatakan menyebabkan kematian begitu ramai di negara kita sekarang. Bagi mereka yang ada critical illness, itu juga menjadi kebimbangan. Jadi boleh doktor terangkan tentang apa jenis orang kata pun kesan utama apabila mereka sudah pun dijangkiti? So, kebanyakan pesakit masih akan pulih sepenuhnya tanpa sebarang kesan jangka masa pendek atau panjang. So, kita harus ingat bahawa bukan semua pesakit yang mendapat COVID positif akan mengalami kesengsaraan di ICU ya. So, kebanyakan kes masih okey. Tapi, kes-kes yang terpaksa masuk hospital ialah kes-kes dalam kategori 3, 4, 5.
Kalau kategori 3 maksudnya dah ada pneumonia, ada sejenis radang dalam paru-paru. Kategori 4 maksudnya dah memerlukan oksigen. Dan kategori 5 seperti mana saudara cakap tadi, ada multi-organ failure. So dah ada organ-organ lain yang telah gagal menjalankan ataupun fungsi organ itu dah terganggu. So apabila virus itu berada dalam badan kita, untuk sejumlah kecil manusia ataupun individu yang mengalami COVID ini, paru-paru itu akan bengkak, akan ada radang dalam paru-paru tersebut. Bila ada radang, bila ada bengkak, dia mengganggu kebolehan paru-paru untuk menyerap oksigen dari udara. So, oksigen untuk badan akan semakin kekurangan dan badan kita, semua organ dalam badan kita ni memerlukan oksigen. Dia macam minyak untuk kita. Kalau tak ada minyak, tak jalan. So, kalau tak cukup oksigen, organ-organ yang lain pun satu persatu akan gagal menjalankan fungsi masing-masing. So contohnya, kalau kita punya hati tak cukup oksigen, hati itu pula akan mati. Dia tidak boleh mengeluarkan toksin-toksin dalam badan kita dan hati itu sendiri akan menjadi bengkak. So kita boleh nampak macam mana kalau ada bengkak, oksigen itu kurang, kita kena bagi pesakit oksigen. Untuk setengah orang, oksigen yang sedikit mencukupi. Hanya untuk 2-3 hari, lepas tu radang itu akan kurang, dia orang akan pulih. Tetapi ada pula yang memerlukan tahap oksigen ataupun bantuan oksigen yang lebih tinggi. Di situ kita lihat pesakit-pesakit yang memerlukan apa yang kita panggil high flow nasal cannula. Dia macam tube untuk memberi oksigen melalui hidung dengan pressure yang tinggi. Kalau yang itu pun tak mencukupi, malangnya ada pesakit yang memerlukan ventilator ataupun bantuan alat pernafasan di mana kita akan memberi ubat untuk membuatkan pesakit itu tidur, and then pada masa yang sama kita masukkan tube dalam tekak, dia akan bersambung dengan satu mesin yang akan mengambil alih tugas pernafasan ini. Kalau dah sampai tahap itu, kita tahu pesakit itu dah tak boleh nak bernafas dengan sendiri. Mesin itu mengambil alih. Dan malangnya pada sampai tahap kritikal seperti itu, ada yang tidak akan hidup, ada yang akan meninggal dunia. Sebab tidak semua pesakit akan mempunyai paru-paru yang boleh pulih seperti sedia kala. So isunya ialah radang dalam paru-paru. Ini yang membuatkan pesakit semakin lemah, yang membuatkan oksigen semakin turun, dan lambat laun sekiranya tidak pulih, organ-organ yang lain pun akan berhenti berfungsi. Amat parah sekali dengan apa penerangan Dr. Helmi sebentar tadi. Adakah SOP yang kita lakukan sekarang mencukupi seperti mana yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, mencukupi ataupun perlu ada penambahbaikan ataupun perlu ada pendekatan lain untuk kita membendung penularan varian Delta ini, Dr. Helmi? Dari segi SOP, saya rasa kita dah banyak SOP. SOP ni mencukupi. Persoalannya ialah sama ada ianya diimplementasikan. So, fokus kita sama. Kita kena pastikan isu memakai pelitup muka, isu memberi vaksin, isu mengurangkan penjarakan, itu semua patut diketekan, patut ditingkatkan. Mungkin satu benda yang baru-baru mendapat, I suppose, fokus yang lebih ialah isu ventilasi. So, di sekolah, di kilang, di tempat makan, kita tahu bahawa benda ni kalau ada tingkat yang terbuka, ada sistem ventilasi yang sesuai, kadar penularan akan berkurang. So ini mungkin satu fokus baru yang patut kita utamakan supaya kita boleh, kalau bukan kembali kepada normal, at least near normal lah dari segi aktiviti sosial dan ekonomi. Dari proses vaksinasi itu seringkali kita angkat sebagai satu alternatif ataupun jalan utama dapat mengurangkan lengkuk pandemik dan kita ingin mencapai populasi yang tinggi diberi vaksin sepenuhnya iaitu 2 dos. Tetapi dalam masa kita bergerak ke arah memberi vaksin kepada rakyat, pastinya ada kelompongan waktu ketika itu. Mereka yang belum divaksin menunggu tarikh temu janji mereka, tidak boleh disalahkan ataupun menyalahkan mereka. Mereka akan menghadapi ataupun dijangkiti varian COVID yang terkini iaitu varian Delta ini. Apa yang boleh kita lakukan untuk melindungi kelompok-kelompok ini, Dr. Helmi? So seperti yang saudara cerita tadi, ya, vaksin ialah senjata utama kita. Alhamdulillah kadar vaksin diberikan semakin meningkat. Tak silap saya dalam 400,000 sehari. Tetapi memang akan ada yang ketinggalan. Dan buat masa sekarang malangnya tidak ada magic bullet, tak ada ubat yang macam yang
kita panggil miracle cure ke, miracle treatment ke, prevention yang ada. So kita harus dan patut meningkatkan keupayaan kita dari segi memakai pelitup muka, tidak menjalankan ataupun melibatkan diri dalam aktiviti di dalam bangunan. So, contohnya benda seperti solat berjemaah pun kita harus malangnya mengurangkannya sebab dia membuatkan virus ini semakin cepat menular. Dan dalam situasi di mana virus yang berasal dari varian Delta ini yang sangat cepat menular, kita harus mengurangkan aktiviti-aktiviti yang berisiko tinggi. So, I don't have a magic answer. Saya tak ada jawapan yang akan cakap, okey, kita buat A, semua akan okey, semua akan steady. Malangnya dia kembali kepada benda-benda yang selama ini kita memang pentingkan, yang selama ini kita memang cuba mempraktikan. So, pelitup muka, kurangkan pergerakan, pastikan perjalanan antara individu itu mencukupi, dan kurangkan indoor activities atau aktiviti di dalam. Bagi mereka yang mungkin tiada pilihan, mereka terpaksa keluar untuk bekerja kerana mungkin terlibat dengan essential service, mereka dibenarkan untuk ke tempat kerja, kilang dan sebagainya. Itu arahan daripada majikan. Kalau mereka tidak datang, mereka mungkin dibuang kerja ataupun dipotong gaji dan sebagainya. Apa pilihan yang doktor rasa perlu juga kita bayangkan situasi kepada mereka, kelompok-kelompok ini? Dan sebab itu kita dengar, walaupun kita sudah lockdown, sudah ada PKPD, tetapi kes sporadik di komuniti masih tinggi. Jadi apa yang doktor rasa kita perlu ataupun ada empati pada kelompok sebegini? Saya rasa lockdown ini hanya berkesan sekiranya dibuat dengan betul dan dibuat dengan bantuan yang sesuai. So pada pendapat saya, kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan sepatutnya memberi lebihlah pertolongan dari segi wang, dari segi makanan, dari segi alat-alat keperluan harian, sebab kita tidak boleh salahkan individu-individu yang terdesak. Sekiranya makan minum seharian tak mencukupi, sekiranya anak kebuluran, kita tak boleh salahkan dia orang ni. Kita tak boleh cakap, tengok orang tu tak ikut arahan, sebab itu keadaannya semakin teruk. Kita kena lebih seperti mana saudara cakap, kena ada empathy sikit. Kena kita faham keadaan di mungkin untuk golongan B40 ataupun nak cakap B60 ke B80 semakin teruk. And untuk saya, dari segi kesihatan awam penting. Kita kena kurangkan pergerakan, memang seperti mana saya cakap, pakai pelitup muka semua tu. Tapi ia hanya akan berkesan sekiranya ada suntikan dari sektor ekonomi yang sesuai. Kita lihat isu bendera putih baru-baru ini. Ia melambangkan keadaan yang semakin terdesak. Ya, kita tak boleh nak abaikan, nak membuat andaian bahawa benda-benda ini ada unsur politik ke, ada unsur-unsur yang mungkin nak menjatuhkan setengah pihak. Tapi kita kena mengambil dan kita kena bukan saja empati, kita kena husnuzon bahawa dia orang ni memerlukan. And ini bukan benda senang. Bila orang tu memerlukan bantuan, kita ni bukan jenis nak pergi nak go out, nak pergi mengemis. Orang-orang yang dah terdesak, dah sampai tahap tu, kita tak boleh nak abaikan. And I think benda ni yang penting. Kita tak boleh cakap pasal kesihatan awam sahaja. Kita kena cakap pasal isu ekonomi juga. Saya bersetuju bahawa lebih banyak boleh dilakukan, and saya rasa kadang-kadang kita terlalu mengharapkan Kementerian Kesihatan. Sebab semua kita akan blame KKM. Cakap, okey, ni KKM bertugas. Kalau contohnya, kalau infrastruktur di MAIF tak cukup, kita blame KKM. Padahal mungkin bukan KKM punya tanggungjawab. And saya kesian nak tengok macam saya cakap, Tan Sri Diji, Menteri, KSU semua, dia orang dah buat sedaya upaya. Tetapi kebolehan kita untuk menambah baikkan keadaan ataupun memulihkan keadaan bergantung juga kepada kooperasi dan bantuan dan sokongan seluruh kabinet. Ada Kementerian Sumber Manusia, ada Kementerian Kebajikan, ada Kementerian untuk Women and Children, ada Kementerian Pendidikan. Semua saya rasa banyak lagi yang kita boleh buat. And agensi-agensi dan kementerian kerajaan ada banyak machinery, ada banyak petugas yang boleh membantu. Yeah. And kita mungkin kena fikir outside the box sikit tentang macam mana kita boleh menggunakan keseluruhan kerajaan untuk memastikan bahawa kita sebagai negara yang kononnya nak maju menjelang tahun 2020,
tidak mempunyai rakyat, bukan saja rakyat, warga negara asing ya yang melawat, yang membantu kita di negara ini. Tak ada yang mati sebab tak cukup ubat, tak ada yang lapar sebab tak cukup makan, tak ada yang tak boleh tidur sebab kebuluran. Saya rasa ini benda-benda yang basic ni sebagai satu negara Islam, kita memang patut pentingkan, kita patut fokus supaya kita bolehlah, dalam masa in the future, bila kita bercakap dengan anak kita bercakap, we did our best and we did what was right. Okey, akhir sekali mungkin Dr. Helmi sedikit. Adakah Dr. Helmi menjangkakan varian Delta yang kita bincangkan pada malam ini akan terus bermutasi? Mungkin ada various Delta Plus ataupun anak beranak ada lain? Untuk kita berjaga-jaga dari sekarang? Malangnya isu varian ini bukan isu baru. So kalau kita tengok virus-virus lain, contohnya influenza, memang tiap-tiap tahun akan adalah dia punya varian yang lain sikit yang akan membuatkan kita kena tukar vaksin semua tu. So untuk COVID pun, varian Delta ni bukanlah varian yang terakhir ya. Dia varian yang terkini yang memisahkan. Tapi in the future, pada masa depan akan ada varian lain juga. Dan kita kena menghadapi isu-isu ini seperti kita menghadapinya sekarang. Kita kena pastikan sekiranya ada kes-kes baru, kita mengurangkan penularan ini secepat mungkin. Kita kena pastikan kapasiti yang ada untuk merawat pesakit mencukupi. So apa-apa yang kita melalui sekarang, kita harus menjadikan dia sebagai ajaran supaya masalah dengan kesilapan yang dibuat sekarang tidak diulangi pada masa depan. Menarik sekali, saya bersetuju. Terima kasih Dr. Helmi Hajar Maiden dari Pantai Hospital, pakar respiratory medicine dan juga internal medicine. Itu saja agenda awal ni pada malam ini. Sekian, insya-Allah kita jumpa lagi.